mulakan kelas kita. Untuk yang Islam kita baca doa, yang bukan Islam boleh baca doa masing-masing lah Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak dah masuk kumpulan semua Saya close dulu lah room. Okay. Okay, ini isu yang baru-baru ni berlaku lah kalau awak tengok kat sini Okay. Ini adalah Ziyad Zulkifli yang pingat emasnya ditarik balik Apa kaitan dia dengan kita belajar hari ni? Kita tengok nanti. Okay. So, tahu kan cerita ni Okay. Dia sebab lambat lambat 2 minit ke 3 minit ke tempat pertandingan. Kalau kejohanan sukan kita lagi lambat lah murid-murid kita Kalau pertandingan peringkat kebangsaan antarabangsa lambat tu terus tak dia tak boleh so rugi je, penat je berlatih lama-lama sama jugalah dengan awak. Okay. Kalau awak dah belajar sungguh-sungguh hari periksa, awak terlambat bangun sampai je dah lebih 30 minit. Kalau awak datang sebelum 30 minit, tu saya bunyi pula. Kalau awak datang sebelum, sekejap saya matikan ni. Okey, kita balik semula. Tadi saya tutup pintu. Okey, kalau periksa biasa tak ada masalah. Kalau periksa SPM, sebelum 30 minit awak kena sampai Dewan Peperiksaan. Jika awak sampai selepas 30 minit, awak dah tak dibenarkan masuk periksa, so markah awak terus dikira tak hadir, kosong markah. Okey, sangat rugi kalau awak belajar bersungguh-sungguh selama 5 tahun. Pada hari kejadian awak terlambat bangun. Kesnya lebih kurang macam ni lah. Okay. So ini adalah Sukan Paralimpik Tokyo yang baru ni. Apa tu Paralimpik? Paralimpik untuk orang-orang yang kurang upaya lah. Macam Ziyad ni masalah pembelajaran. Contoh masalah pembelajaran ni dia ada masalah belajar lah. Belajar. Masih sampai besar masih tak pandai nak baca. Itu masalah pembelajaran. Sampai besar 2 tambah 2 pun tak boleh 4. 2 tambah 2 je dia sebut 10 ke. Itu masalah pembelajaran lah. Okay, so dia ada kelas dia tersendiri. Okay, selain cacat, tak boleh tengok buta, tak boleh dengar, tak boleh bercakap. So ini kisah dia. So terus tak dapat pingat apa-apa. Okay. Dan ini kutipan pingat untuk hari ni. Malaysia nombor 39 baru 3 pingat emas. Lagi 2 pingat emas, pingat apa? Okay, ini Boni Bunyau Gustin. Sabah ke Sarawak ni? Sarawak Sabah. Saya rasa Sarawak ni. Sarawak. Powerlifting, angkat berat kan? Okay. So ini pingat yang pertama, ini pingat yang kedua. Selepas Ziyad tak dapat tu, dapatlah kita pingat emas yang kedua melalui badminton. Saya tak pasti Liu Hao ni masalah apa kalau sama ada dia tak dengar ataupun dia tak boleh bercakap. Kalau buta dia tak boleh main badminton. So ada kategori dia. So pingat emas yang ketiga ini semalam semalam. Latif Romli, acara lompat tinggi. Kita tak tahu apa masalah pembelajaran dia ni. Okay, sama mungkin sama dengan Ziyad So patah balik pada pelajaran hari ni. Kalau awak tengok buku teks awak bab 8, tadi saya dalam WhatsApp saya ada bagi tahu bawa buku teks sekali lah.
Siapa yang tak ada, cari-cari tak jumpa tu, tak apalah rujuk depan ni lah. Okey. Sukatan serakan data terkumpul. Sukatan serakan data tak terkumpul. Nanti tingkatan 5 awak belajar pula. Sukatan serakan data terkumpul. Tingkatan 4 ni tak dulu. Apa benda ni sebenarnya? Kalau masih ingat, masa tingkatan 1 awak pernah dengar statistik. Mode, mean, median. Pernah dengar? So dia sebenarnya sama je lah adik-beradik dia ni. Sukatan serakan data tak terkumpul. Awak ada satu kumpulan data, data tu berselerak. Data tu berselerak. Awak bayangkan nombor-nombor 20, 36, 78 tu kita serakkan. Serakkan tu maksudnya kalau nombor tu kita genggam, then kita baling, so dia berterabur. So itu dia serakan tak terkumpul. Okay, tu namanya. Okay. So dalam buku teks awak, dia ada cerita pasal sukan C. Jadi ini tahun 2017 buku teks ni dibuat. So masa tu sukan C Kuala Lumpur. So cikgu kaitkan dah dengan sukan Paralimpik tadi. Sebab benda ni cerita dah basi kan. So cikgu kaitkan tadi. Jadinya setiap kali kejohanan, memang orang akan tengok dulu kutipan pingat. Betul tak? Macam awak pun sama kan? Ataupun kalau permainan bola sepak, dia kira mata. Okay, so nak tengok data. So hari ni kita nak belajar sukatan serakan data tidak terkumpul. So dia adalah data statistik lah. So tujuan statistik, kenapa kita belajar sukatan serakan ni ataupun statistik ni maslahat bab kat sini kat sini buku teks awak ada maslahat bab. Maslahat ni maksudnya apa masalahnya menyebabkan awak kena belajar benda ni. Okay, tujuan statistik membuat kajian secara efektif. Bila dah ada data boleh buat kajian. Kemudian bila dah ada data tahu macam mana nak selesaikan masalah. Tapi secara kritis lah. Jangan selesaikan masalah tu tak bijak. Lambat nanti. Memudahkan seseorang membuat keputusan tepat berdasarkan data. Okay, kalau ada data, baru kita boleh buat keputusan. Kalau tak, agak-agak je. Bila agak-agak, contoh nak buat rumah. Berapa tinggi dia, berapa batu kita nak pasang. Kalau agak-agak, rumah siap boleh runtuh. Kena tepat. Melakukan penambahbaikan secara berfokus bila ada data. Contoh, periksa baru ni. Daripada markah yang cikgu kumpul, cikgu dapati markahnya semua teruk. So daripada situ, cikgu dapat data, cikgu dapat buat sesuatu lah untuk atasinya. Penambahbaikan. Apa perlu cikgu buat? Okay. Membuat ramalan dan andaian secara berasas. Berasas maksudnya berdasarkan data. So hari ni, ini kemahiran yang betul-betul nak belajar hari ni lah. So dalam sukatan serakan tidak terkumpul ni, dia ada belajar plot batang daun dengan plot titik. Tingkatan 4 awak ingat 2 je untuk bab 8 ni. Plot batang daun, satu lagi plot titik. So untuk hari ini, cikgu ajar dulu macam mana nak buat plot batang daun. Kalau cikgu ajar dua-dua nanti takut opening Okey. So, membanding dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang daun, dan plot titik. Seterusnya membuat kesimpulan. So, hari ni kita belajar plot batang daun. Apa itu plot batang daun? Nak fahamkan dia. Kemudian kita akan lukis plot batang daun. Lepas kita lukis tu macam mana kita nak buat kesimpulan daripada plot batang daun yang kita hasilkan. So kita pergi ke kemahiran yang seterusnya, plot batang dan daun. Memang ini ejaan dia. Kalau perasan, kenapa diguna perkataan ini? So, ini pokok. Ini pokok. Dia ada dahan kan? Ada dahan. Dekat dahan ni, dia ada ranting. Dekat ranting, lepas tu dia ada daun. So sebenarnya dia tak guna perkataan batang. Dia guna
ranting dan daun. Okey. Tapi dalam matematik ni diguna istilah batang. So kat sini ada daun. So macam mana rajah dia? Okey, kita tengok kat sini. Okey, apakah langkah-langkah untuk memperoleh batang dan daun? Okey, ini soalan contoh periksa. Dikata, rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Ada budak dapat 46 markah, ada yang dapat 27. Berapa markah paling tinggi? 54. 54. Siapa tu? Hashimi Ibu. Okey, Hashimi 54. Berapa markah paling rendah? 27. 27. Ramai, bagus So, sekarang ni data kita berselera. Kita dapat keputusan tu. Kita tahu markah paling tinggi tadi 52 kan? 54. Markah paling rendah 27. Tapi mata kita kena carikan lambat. Sebab tu kita kena jadikan dia benda yang mudah. So kita belajar plot batang daun. Okey, macam mana nak buat dia? Okey, nilai puluh. Okey, nilai puluh atas dekat kotak coklat ni. Nilai puluh sebagai batang, nilai sah sebagai daun. Okey, ini yang dia bagi tahu. Digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. So ini adalah data yang kita dapat daripada soalan tadi. Dia sebenarnya batang daun ni awak buat dalam bentuk jadual. Okey, ini dia punya batang, ini dia punya daun. Okey, nanti bila ada dua grup taburan data lebih nampak nanti Cikgu tunjukkan satu. Okey, apa yang awak perlu buat? Awak tengok dekat data ni, cari pangkal dia. Okey, macam ni saya jumpa 2. Okey, dekat data ni semua tak ada 1. So kita tak mulakan dengan 1, kita mulakan dengan 2, nilai paling kecil. Okey, kemudian ada 3. Cikgu tulis 3. Okey. 4, 5. Okey, 5. So dia kata nilai puluh ialah batang. Okey, nilai puluh. Manakala nilai sah dia tu adalah daun. Okey, lepas awak pindahkan contoh 27 di sini 27. 29. Okey, ni 27, ini 29. Letak kat sini. So awak completekan semua ini sampai siap. Then bawah plot batang daun ni awak kena tulis kekunci. Kekunci 2/7 bermaksud 27. Okey, atau awak tulis kekunci, kalau tak nak ambil yang atas boleh ambil yang bawah 4. Kekunci 4/0 bermaksud 40. Ini sebenarnya palang tengah ni. Okey. Okey, mungkin awak tak berapa nampak lagi. Kita tengok soalan yang kosong Okey. Ni saya dah tulis kesimpulannya. Daripada jadual batang daun, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah 40 hingga 49. 49. Ini kesimpulan. Awak nampak yang kawasan tengah ni paling banyak. Okey, paling banyak. Okey. So dia kata markah paling kerap muncul. Maksudnya paling ramai murid dapat markah area 40. Okey. Kita tengok. Okey. Okey.
Kita tengok contoh lah contoh yang kosong. Tadi dah ada, mungkin awak tak nampak cara nak pindahkan dia macam mana. Okay, ini cikgu tunjuk satu. Okay, ni soalan dia. Ini soalan saya ambil memang daripada bank soalan Data di bawah menunjukkan jarak dalam kilometer. Nombor-nombor yang dalam kotak ni adalah jarak dalam kilometer dari rumah ke sekolah bagi murid-murid kelas 5 Mumtaz dan 5 Najah. Kalau kat sini saya letak 5 dinamik dengan 4 dinamik, 4 zarawi, 4 inspirasi pun boleh. Nanti saya akan bagi satu form untuk awak tulis berapa jarak awak dari rumah. Jarak rumah awak dari sekolah. Jarak sekolah dari rumah. So kita boleh buat nanti plot batang daun. No, kita akan buat plot titik nanti berdasarkan data tu. Okey, so kita balik pada soalan ini. Okey, tadi kotaknya cuma satu. Kalau awak nampak kat sini, dia bagi dekat soalan ni. Okey, dia bagi cuma satu sahaja. Tapi kali ni, okey, dia bagi dua taburan data. Dua taburan data. So bila ada dua taburan data ni, dia lebih nampak batang daun tu macam mana. Okey, soalan kata, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, soalan tak minta awak buat plot batang daun tau. Tapi daripada soalan ini, awak yang buat keputusan. Nak macam mana nak jawab soalan A. So, bila dapat soalan macam ni, ada dua taburan data, awak terus ingat plot batang daun. Soalan tak minta, awak minta plot batang daun. Awak boleh guna plot titik, awak boleh guna plot batang daun. Awak pilih mana satu. Tetapi untuk hari ni kita belajar dulu plot batang daun. Okay? So, kita kena settlekan soalan A dulu, baru boleh buat kesimpulan. Okay? So, cara dia, okay, langkah pertama, awak buat macam ni. Okay? Tulis 5 Mumtaz, tulis 5 Najah. Ambil pembaris, awak garis. Okay? Yang tengah-tengah ni, yang tengah-tengah ni, okay, awak letak rumah puluh. Tahu rumah puluh? Okay. So ini 5 Mumtaz. Ada tak depan dia kosong? Ini ada 5. Dia sar kan? So depan dia ada kosong. 05. Okay. Mumtaz punya sebelah sini. Kemudian 4. Ada tak lagi nilai sar? Ada. 6. Saya potong supaya kita tak terambil 2 kali. Lepas 01. 1 kita ada 14. Okay. 14. 10, 18. 10. Okay. Betul ke salah saya buat ni? Salah. Salah. Sekejap kita patah balik. Saya nak delete dulu. Okay, semula. Okay. Semula Okay. Kalau sini kosong. Kenapa saya kosong? Sebab kita ada digit 1. Ada salah. 5, 4, 8, 6, 7. 6, 7. Bila 1 ni belas, kita tak tulis 14. Kita tulis 4 sahaja. Okay. Kalau 10, tulis kosongnya. Nilai belakangnya. 18, tulis 8. 19, tulis 9. Okey, buatlah sampai habis. 9. Walaupun dah ada 9, tulis lagi 2.
Okay, dia rapat tak apa. Okay, dia cuma nak tengok taburan sahaja. Okay, 3. Cikgu buat laju sikit lah. Takut dah tahu habis. Okay, dah habis 1, pergi 2 pula. Ada 21, 24, 20. 1, 4, 0. Cikgu nak buat cepat ni. 23, 25. 23, 25. Okey, ada lagi. Ada 22, 20. 22, ada 20. Okey, last sekali 32. 3, sini 2. Okey, settle Mumtaz pergi Najah pula. Okey, kosong. Ada 3 dengan 5. 3, 5. 1, 4, 15, 17, 15, 17. Salin yang belakang dia je Okey, 16, 19, 17. 16, 19, 17. 7 memang ada 2 kali. Sebab 17 ada 2 kali. 18 cikgu tertinggal. Tertinggal tak apa, masukkan je balik. Okey. Okey, seterusnya 2. 22, 24, 25. 22, 24, 25. Okey. Nampak tak cikgu tertinggal? 6 dengan 8. Masukkan yang tertinggal di rumah dia. Okey. 24, 21. 24, 21. 21, 22, 25. 21, 22, 25. 20, 20. 20, 20. 3. 31, 32. 31, 32. 30. Ada satu kita terlupa ni, 19. Masuk dekat sini. Okey, bila dah siap macam ni, kita tak boleh pergi step yang seterusnya tau. Okey, ini cara nak selamat supaya tak ada satu pun data kita terlupa nak turun. Okey, so langkah yang pertama ni, awak jangan tulis, cikgu nasihatkan awak tulis dekat tepi kertas soalan. Kenapa? Sebab kita kena tulis dalam susunan. Kalau ingat tadi, okay, kalau cikgu patah balik, yang atas ni, nampak tak? Digit daun disusun dari nilai terkecil ke terbesar. Okay, kecil ke besar. Kita tengok tadi. So, kita tulis ni tidak ikut susunan. So, markah awak berkurangan kat sini. So, step yang sebenarnya awak kena tulis ikut susunan. Jadi, nasihat cikgu, benda ni awak tulis kat tepi. Kalau nak terus susun boleh, nanti lagi lambat Jadi, ikut susunan. Okay, ini masih kosong. 1, 2, 3. Ini 5 dulu, 4 dulu. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 0, 1, 2, 2. 0, 1, 2, 2. Kemudian 3, 4, 4. 3, 4, 4. Okey. 6, 8, 9, 9. 6, 8, 9, 9. Okey. 0, 0, 1, 2. 0, 0, 1, 2. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ni tak ada masalah. 2. Okey, yang ni susun. 3, 5, 6, 8. Kebetulan dah susun. 4, 5, 6, 7 ada 3. 7, 7, 7. Sorry, 7 ada 2 je. 6, 7, 7. 8, 9, 2. Ini 8, 9, 9. Okey. Ni kosong ada 2. Kosong, kosong. Okey. 1, 1.
2, 2. Okey. Kemudian 4, 4. 5 ada 2. Okey, semua cikgu dah potong, semua kita dah turunkan. 1, 0, 1, 2. Okey, lepas awak dah siap ini yang dekat ruang jawapan tau. Yang ini awak tulis dekat sebelah soalan. Ni jalan kerja. Okey, buat kat tepi. Ataupun awak buat macam ni pun boleh, awak buat lagi sekali kat bawah dia. Yang ikut susunan. Okey. Dan bawah dia disebabkan tak muat ni, awak tulis dia punya kata kunci. Okey, kata kunci. Okey, cikgu print screen lah Cikgu print screen. Kita create new slide. Sebab nanti awak kena buat. Okey. Ini hasil yang kita dapat tadi. Atas ni tulis 5 Mumtaz kan tadi? Betul? Betul. Dini 5 apa tadi? 5 Najah. Najah. Okey. Bawah ni kata kunci. Kata kunci nak tulis apa? Kekunci. Kekunci dia. Okey. Ambil ini 4 palang 0 palang 3 bermaksud, ini kena tulis bermaksud 40 kilometer. 40 kilometer untuk murid bagi murid. Cikgu 40 ke 4 je cikgu? Ini ambil 40. Dia gabungkan ni. Oh, bukan 04 cikgu Bukan. Ini cara tulis 4 palang 0 palang 3 bermaksud 40 kilometer bagi murid kelas 5 Mumtaz. Sambung bawah bagi murid 5 Mumtaz manakala 03 bermaksud 3 kilometer bagi murid 5 Najah. Kan data kita tadi ada orang dapat 40, ada orang ini dekat Mumtaz ada 40, 45, ada ini 32. Betul lah. Siapa tadi cakap? Hashimi Hashimi Betul lah. Ini kan 04. Betul lah. Ini bukan 40 lah. Itu dah boleh tu. Tadi dekat sana tak ada 40 tu. Okey, betul-betul 4 kilometer bagus. Betul kan cikgu tak salah tegur. 4 kilometer bagi murid 5 Mumtaz manakala 3 bermaksud 3 kilometer bagi 5 Najah. Awak nak ambil contoh yang bawah ni pun boleh juga. Yang bawah sekali ni. 2, 3, 0. Cuma nanti dekat sini 0 bermaksud 0 kilometer bagi 5 Najah. Macam tak berapa tepat lah huraian dia. Macam ini sebelahnya 0. Ini 0. Yang ada data kiri kanan hanya yang pertama ni. So nasihat cikgu ambil lah yang ada data kiri kanan nombor. Kalau 0 nanti macam tak membawa maksud sangat. Betul tak? Okey? Boleh inilah dinamakan plot batang daun. Okey.
So dia kata beri komen anda berkenaan taburan jarak dari rumah ke sekolah bagi 2 murid kumpulan ini. Okey, kita tengok yang A dulu. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, macam mana kita nak tahu serakan dia lebih besar? Okey, yang pertama tadi 5 mumtaz. Okey, 5 mumtaz. Okey, berapa jarak paling jauh dekat 5 mumtaz? 32. 32. So, untuk cari serakan mana yang lebih besar, nilai paling besar tu tolak dengan nilai paling kecil dekat kelas mumtaz. So, paling dekat 4 km, paling jauh 32 km. Nilai yang paling besar tolak nilai yang paling kecil. So, akan dapat serakan dia. So, kat sini 28. Okay. So, untuk 5 Najah, okay, siapa ada buku, ini bukan buku teks ini contoh cikgu. 5 Najah tadi kita dapati nilai paling besar pun 32. Okay, tapi nilai kecil dia 3. Okay, so dapat 29. Okay, jadi yang mana lebih besar? Okay, so 5 Najah. Okay, 5 Najah lebih besar. Lebih besar. Okay, lebih besar serakan dia kerana beza lebih besar. Lebih besar serakan kerana beza lebih besar. Okey, kalau jumpa soalan yang pertama ini, kalau dikata yang mana menunjukkan serakan lebih besar, awak ambil nilai paling besar dan awak tolakkan nilai paling kecil. Ambil satu lagi grup, sama juga nilai paling besar, tolak nilai paling kecil dan awak bezakan. Hasil tolakkan, hasil beza yang paling besar itulah serakannya paling besar. Maksudnya dia berselerak lebih besar. So B, berikan komen anda berkenaan taburan jarak dari rumah ke sekolah bagi 2 kumpulan ini. So apa awak boleh hasilkan daripada batang daun tadi? Yang mana lebih jauh? Kalau awak tengok kat sini. Okey. Kan mungkin awak tak dapat nampak. Okey, macam 5 ni. Najah. Kenapa 5 Najah? Siapa tu? Aidit ni? 5 mumtaz cikgu. Okey. Hashimi saya kenal suara. Hashimi 5 mumtaz. Tadi yang 5 Najah tadi siapa cakap? Toha cikgu, Toha. Oh, Toha. Okey. Nak tahu mana yang dia kata tadi minta apa tadi? Yang mana paling jauh Mana yang paling jauh? Okey. Atas ni kosong. 4, 5, 6, 7. Okey. Ini okey. Dalam 5 mumtaz, hanya 5 orang rumah yang dekat. Maksudnya rumahnya jaraknya bawah 10 km. Okey. Kemudian yang bawah 20 km, belas-belas kilometer, ramai dekat 5 mumtaz. Betul tak? Dekat 5 mumtaz, ramai murid yang rumahnya jauhnya dalam belas-belas kilometer. Dalam 20 lebih tu tak ramai. Dalam 30 tu ada seorang je. So kesimpulannya, dekat 5 mumtaz, ramai murid rumahnya belas-belas kilometer daripada sekolah. Okey, jaraknya. Tapi dalam 5 Najah, kalau awak tengok yang bawah 10 ada 4 orang. Yang belas-belas ramai sedikit. Yang 10 bawah 20 ramai. Okey. Yang dekat 30, dalam 30 ada 3 orang. So kesimpulan dekat 5 Najah,
ramai murid yang jaraknya jauhnya lebih kurang yang jauhnya 20 km tu lebih ramai dekat 5 Najah. So kesimpulan kita boleh buat kat sini, rumah apa? Jarak rumah ke sekolah bagi 5 Najah lebih jauh. Kan? Betul tak? Berbanding 5 Mumtaz. Ramai murid 5 Najah, rumahnya lebih jauh berbanding 5 Mumtaz. Walaupun dekat sini ada budak 5 Mumtaz yang jauh juga. Tetapi kalau ikut bilangan ramai dia, 5 Najah ni lebih ramai rumahnya jauh. Dia macam ni lah, senang. Okay. Dan kalau contoh dekat 4 Zarawi. Okay, 4 Zarawi ramai naik kereta. Okay. 4 Dinamik ramai naik van. Okay. 4 Inspirasi ramai naik helikopter. Tetapi ada juga orang lain yang naik van, naik helikopter, naik motor, naik teksi, tapi dia ambil yang paling banyak tu. Paling banyak. Daripada paling banyak tu awak buat kesimpulan. So kalau soalan ni tanya, dia kata beri komen anda berkenaan taburan jarak. Sekarang dia nak taburan jarak dari rumah ke sekolah bagi 2 kumpulan ini. Okey. 5 lebih ramai 5 Najah yang rumah ataupun rumah murid 5 Najah lebih jauh berbanding 5 Mumtaz. Okey? Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Kesimpulan ni hanya boleh dapat lepas awak buat plot batang daun ni. Awak nampak mana yang lebih lebar, mana yang lebih terserak. Okey? Kemudian di lagi bawah, lagi banyak serakan yang bawah tu. Okey? Okey. So kita Cikgu. tengok yes. Kalau buat macam kesimpulan, murid di kelas 5 Mumtaz lebih ramai, jarak rumahnya 10 km ke atas. Manakala 5 Najah, murid lebih ramai, rumahnya 20 km ke atas. Betul cikgu macam tu? Ke bawah, satu ke bawah, satu ke atas. Baru nampak beza. Kalau dua-dua ke atas tak nampak beza. Betul tak? Oh, maknanya kena buat bawah-bawah lah. Okey. Tak, contoh kalau kita ambil data ni, lebih ramai 5 Mumtaz bawah 20. 5 Najah ramai lebih 20. 5 Mumtaz kurang 20, 5 Najah lebih 20. Faham? Oh, okey, aku faham. Itu baru nampak beza. 5 Mumtaz kurang ramai murid yang rumahnya kurang daripada 20 km. 5 Najah muridnya ramai yang rumahnya lebih daripada 20. Okey. Ini 20. Mumtaz dia kurang orangnya. Najah lebih. Tapi ayatnya muridnya lebih ramai tu sini dua-dua ada. Kita ambil yang sini Murid 5 Najah lebih ramai yang jarak jauh, panjang ayatnya jarak rumahnya lebih 20 km. Murid 5 Mumtaz lebih ramai, ayatnya sama, yang jarak rumahnya kurang 20 km.
Ayat depan ni sama je. Sama je. Cuma kat sini ada lebih, ada kurang daripada. Faham? Faham cikgu. Tengahnya 20. Tengahnya 20. So dekat Mumtaz tadi sini ramai. Putus-putus pula garisan ni. Dekat Najah sebelah sini yang ramai. Sebelah bawah dia. Okey. So aktiviti kumpulan sempat ke Lepas ni kelas apa? Tak ada. Tak ada kelas Okey. Tak ada. Saya nak test sebenarnya aktiviti kumpulan ni. Okey. Kita pergi. Saya ada buat breakout room tadi. Kalau nampaklah tadi Saya nak awak buat sebelum kita pergi breakout room nanti, saya nak awak buka buku teks muka surat 218. 218 praktis kendiri 8.1B. 8.1B. So, kumpulan A dan kumpulan B. Banyak benda ni. Okay. Cuba buat sama-sama. Kemudian nanti nak tahu. Dia kata kat sini, plot batang daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan murid tersebut. Jisim tu sebenarnya berat. Berat dalam kg bagi dua-dua kumpulan ini. So nanti keputusan kesimpulannya macam ayat tadilah. Dekat kumpulan A, berat mana yang paling ramai? Maksudnya kumpulan A ni murid paling ramai beratnya range dalam 50 ke 60 ke gitu. Kumpulan B pun nak tahu mana range dia. So daripada plot batang daun tu baru awak nampak mana yang lebih ramai taburannya. Faham tak? Faham? Faham. Okay. Kalau nampak macam ni je kan susah kan? So bila buat plot batang daun tu nampak. Tapi sekarang ni tak payah buat step macam cikgu susun ikut daripada kecil ke besar. Cikgu nak rumusan je nanti. Boleh? Okey. So saya akan pecahkan awak ke grup. Siapa yang tak faham boleh bincang dengan kawan lah Saya stop sharing. So kita ada 5 room. Ada yang saya dah masukkan. Siapa yang dah masuk grup tu dah boleh bincang Tak boleh gerak lah dia. Pandai tak nak bincang? Cikgu nak tengok grup dia macam mana cikgu? Sekejap saya masukkan. Ada yang tak termasuk lagi. Sekejap Cikgu bagikan kejap. Tadi cikgu dah bagi. Pernah buat tak breakout room ni dengan cikgu lain? Belum pernah. Belum pernah? Alamak. Sekejap Tadi cikgu nak bagi, lepas tu dia keluar pula. Ada taknya dapat mesej atas bagi awak grup? Ada tak? Dia ada bagi maklumat tak awak sekarang berada di grup? Tak ada? Sekejap Cikgu habiskan dia. Nak edit. Tak boleh masuk lah. Okey.
Open room. Dengar suara cikgu tak? Dengar. Okey, awak dah ada dah dalam grup kan? Dah. Okey, cuba bincang sama-sama. Tulis kat kertas masing-masing rawak je. Nanti cikgu nak dapatkan setiap grup siapnya mana paling berat. Grup mana. Buku teks muka surat 218 Ada lagi tak masuk ni ke grup? Dah boleh mula ni cikgu? Dah mula sekarang. Mula sekarang. Takif tak masuk lagi, Takif. Aiman Nozlan tak masuk grup. Aidik boleh tak? Okey. Last. Okey, semua dah masuk grup. Okey. Cuba bincang. Aiman Hafiz klik masuk join group, bincang. Okay, so ini sahaja yang tinggal, 14 orang. Yang lain tu bila masuk grup, semua pergi left meeting pula. Left class. No, buat lanang. Okay, tak apa kita. Ni mungkin first time. Dia macam ni kaedah je. Bila cikgu bagi ke grup tu awak contoh dalam tu ada 4 orang, 5 orang. Awak je yang ada di dalam tu, awak berbincang sama awak, suara awak tak masuk ke grup lain. Okay, tak masuk ke grup lain. Awak boleh cerita ikut bahasa awak sendiri. So habis je cikgu akan tetapkan dalam 30 minit ataupun 20 minit perbincangan. Daripada situ seorang wakil akan bentang masa habis je 20 minit cikgu akan close. Cikgu akan close grup tu. Bila cikgu close grup tu dia akan patah balik macam ni. Bila patah balik macam ni baru dapat hasil. Nanti ketua tu bentangkan hasilnya. Ataupun tak payah bentang pun boleh. Cikgu akan pergi group by group macam tadi saya pergi 3 kumpulan Cikgu tengok awak berbincang. Macam mana nak hasilkan dia. Okey. So daripada situ baru kita dapat kesimpulan. So ini mungkin first time. Okay. Nanti second time harap okey sikit lah. Okay. Cikgu bagi kemahiran yang awak boleh bincang je. Yang susah-susah cikgu tak bagi bincang. Tahu nanti semua senyap je Okey, tak apalah. Kita habiskan pelajaran hari ni. Okey, cikgu share screen cikgu. Dah azan pun tadi. Okey. Cikgu sudahkan kelas hari ni. Okey. Okay, masih record. Okay. So, cikgu sudahkan. Nampak slide cikgu ya? Nampak cikgu. Okay. Inilah sebenarnya yang saya suruh buat tadi dekat kumpulan. Sebab tu, bila awal kelas dekat WhatsApp saya kata sediakan buku teks. Memang kena ada buku teks. Bila masuk dalam kumpulan, masalah. Bila tak ada paparan ni nak buat latihan. So, next class kita akan guna lebih kurang yang sama.
kita cuba yang lebih mudah lah Okey. So di buku teks awak, muka surat 218, nanti awak kena buat dalam buku tulis. Okey. Dan send gambar tu dekat Telegram cikgu macam biasa. Awak punya penghantaran tu cikgu rekodkan jangan tak hantar. Terlambat sehari dua pun tak apalah, janji hantar. Okey. Dia bagi 2 grup taburan data kat sini. Kat sini soalan kata lukis plot batang daun. Dia dah mention kat sini plot batang daun. Bawah ni dia dah tulis plot batang daun. So macam mana nak buat? Ini sebenarnya yang awak kena buat. Tulis kumpulan A, tulis kumpulan B, buat garisan kat tengah-tengah, kemudian awak tulis kat sini paling kecil nombor depan dia 4. Kosong tak ada, 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada, terus 4. So saya buat lagi sikit. Masa dah banyak ini first cikgu turunkan saja nombor tak ikut turutan. Cikgu ambil 4. Ni faham cara nak tulis ni? Faham. Ni cikgu nak cepat. Cikgu dah ready kan dah. Ini kumpulan sini. Masa dah lambat bila dah siap, cikgu susun. Kalau nak terus susun pun boleh juga, tapi macam takut termiss Takut termiss, ada benda yang tak kita terlupa turunkan, lagi masalah. So susun. Lepas awak susun, dekat sini awak nampak tak taburan dia? Kumpulan A, area mana paling ramai berat? Kumpulan 60. So kumpulan A ramai murid yang beratnya 60 lebih. Betul tak? Betul. Kumpulan B? 50 lebih. 50 lebih. Faham tak apa tu plot batang daun? Dia memudahkan kita buat kesimpulan. Memang proses dia lambat sikit lah proses dia lambat sikit, tapi kalau dah biasa mudah. So daripada sini awak boleh dapat kesimpulan berat badan murid kumpulan A lebih besar, lebih beratnya berbanding kumpulan B. Sebab ramai yang 60 lebih, B 50 lebih. So kumpulan A ramai muridnya beratnya lebih berbanding kumpulan B. Betul tak? Betul. Itu kesimpulan macam gitu je, guna ayat sendiri. So ni secara umum jisim badan murid kumpulan A adalah lebih besar berbanding dengan jisim badan murid kumpulan B. Kalau tak dapat buat ayat penuh macam ni, buat ayat sendiri pun boleh. Tapi kalau soalan guna perkataan jisim, gunalah perkataan jisim. Saya kata berat tu nak bagi awak mudah faham. So itu saja untuk hari ni. So saya nak awak buat latihkan diri 8.1B 218. Apa yang awak belajar hari ni? Plot batang dan daun. Yes, plot batang dan daun. Okey. So ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Faham tak ada. InsyaAllah faham. Soalan tingkatan 5. Ada satu dia suruh buat plot batang daun. Tak tahulah budak tingkatan 5 tu diingat ke tak. Dia plot batang daun dengan plot titik. 2 tu je yang kena belajar tingkatan 4. Yang lain tu cerita-cerita je lah So lepas ni kita akan belajar plot titik pula. So bila SPM nanti kalau dia tanya plot batang daun, awak ingat je lah grup berat. Lepas tu masuk grup first time breakout room. Masuk dalam grup senyap je semua. Ingat situasi tu, baru ingat plot batang daun macam ni. Kadang-kadang bila kita ingatkan sesuatu situasi tu, kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Macam saya, ramai anak murid nama Aiman, tapi tak tahu, lupa batch berapa. So bila saya masuk kelas baru, nama awak siapa? Aiman. Kelas saya dulu ada nama Aiman. So saya kaitkan sikit itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Dah ramai terkeluar sebenarnya Tadi ramai. Bila masuk grup semua terkeluar. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa buat latihan tu satu je.
Nanti belajar plot titik, baru kita buat latihan yang banyak sikit. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Cikgu. Ketawa korang Bila masuk grup dia pergi keluar semua. Terima kasih Siapa cikgu. tu? Siapa tu yang keluar tu? Oh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu, Assalamualaikum. Salam.